Adakah penerimaan gelaran datuk oleh pemimpin politik bertentangan dengan prinsip ikhlas berkhidmat untuk rakyat? Soalan ini kini hangat diperkatakan selepas Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke mengesahkan dasar parti yang melarang wakil rakyatnya menerima gelaran kehormat sewaktu memegang jawatan. Walaupun polisi ini kukuh di peringkat parti, terdapat situasi di mana wakil rakyat DAP, khususnya dari Sabah, menerima gelaran kehormat seperti datuk tanpa mereka memohon. Ini menimbulkan perdebatan kerana gelaran tersebut diberikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, menunjukkan ia adalah keputusan pihak berkuasa negeri dan bukan permintaan peribadi. Anthony Loke menekankan bahawa situasi ini sebenarnya bukan perkara baharu atau terhad kepada Sabah sahaja. Beliau memberi contoh di Selangor di mana seorang exco DAP dianugerahkan gelaran kehormat tanpa permintaan daripada pihaknya. Ini menunjukkan bahawa dalam kes-kes tertentu anugerah kehormat adalah hasil penghargaan kerajaan negeri kepada individu yang telah menyumbang kepada masyarakat. Namun, Loke memperjelaskan bahawa dasar parti mengenai gelaran kehormat masih kekal, di mana walaupun beliau akan membawa isu ini ke Kongres Parti untuk membincangkan kemungkinan polisi ini akan dikaji semula. Keputusan DAP untuk menerapkan larangan penerimaan gelaran ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha mereka untuk menampilkan diri sebagai parti yang berprinsip sederhana yang tidak bergantung kepada status sosial untuk mendapatkan penghormatan atau kepercayaan rakyat. Loke sendiri memberi contoh dengan menolak gelaran datuk, menyatakan beliau lebih selesa dengan dikenali sebagai encik dan mengutamakan tanggungjawab terhadap rakyat berbanding gelaran. Menurut Loke, sebagai pemimpin politik mereka seharusnya tidak berlumba-lumba mengejar gelaran atau penghormatan pribadi, tetapi sebaliknya fokus kepada tugas utama mereka, yaitu berkhidmat kepada rakyat dan membangunkan negeri serta negara. Namun situasi di Sabah ini juga membuka ruang untuk perbincangan lebih mendalam tentang peranan dan kepentingan gelaran kehormat dalam politik. Dalam budaya politik Malaysia, gelaran seperti datuk sering dilihat sebagai simbol pengiktirafan terhadap jasa dan sumbangan seseorang. Gelaran ini mampu menambah kredibiliti, memberikan penghormatan tertentu di kalangan masyarakat serta meningkatkan tahap pengaruh seseorang dalam arena politik. Di Sabah sebagai contoh, pemimpin seperti Datuk Jin Japong dan Datuk Chan Fong Hin sudah pun menerima gelaran ini dan terpaksa berdepan teguran oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC DAP. Menandakan bahawa penerimaan gelaran kehormat ini masih menjadi isu sensitif dan belum mencapai penyelesaian dalam parti DAP. Dalam hal ini, sesetengah pihak mungkin lebih melihat bahawa DAP perlu lebih fleksibel dalam mengadaptasi dasar mereka mengikut konteks budaya dan politik di negeri-negeri tertentu, khususnya di Sabah dan Sarawak di mana penghormatan melalui gelaran kehormat mungkin membawa makna yang lebih signifikan bagi masyarakat setempat. Pada masa yang sama, sesetengah pengkritik berpendapat bahawa penerimaan gelaran boleh dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip asas parti, yakni berkhidmat tanpa mengharapkan pengiktirafan sosial. Adakah wajar untuk DAP mengekalkan polisi tanpa kompromi dalam soal gelaran, atau sepatutnya parti memberi kelonggaran seperti kes-kes tertentu, seperti di Sabah? Isu ini mencetuskan persoalan yang lebih luas tentang keperluan dan impak gelaran dalam arena politik. Ada yang berpendapat bahawa gelaran kehormat hanyalah simbolik dan tidak menambah nilai kepada kemampuan seseorang pemimpin untuk berkhidmat. Namun, bagi yang lain, gelaran ini memainkan peranan penting dalam memberikan legitimasi serta pengiktirafan kepada sumbangan pemimpin politik kepada masyarakat. Dalam kes DAP, soalan ini
Lebih kompleks karena parti ini coba mengekalkan identiti sebagai parti yang mengutamakan khidmat tanpa kepentingan pribadi. Tetapi, anugerah kehormat yang tidak diminta seperti yang berlaku di Sabah memberikan dilema. Karena jika ditolak, ia boleh dianggap sebagai tidak menghormati pihak yang menganugerahkan. Dalam kenyataannya, Locke turut menambah bahwa parti sedang memikirkan mekanisme untuk menangani isu ini pada masa akan datang. Menurutnya terdapat keperluan untuk mengkaji semula dasar ini agar lebih sesuai dengan keadaan semasa, di mana kadangkala gelaran kehormat diberikan tanpa permohonan atau usaha pihak yang menerimanya. Locke turut menyatakan harapan agar masyarakat tidak terlalu menumpukan perhatian kepada isu gelaran, tetapi sebaliknya lebih melihat kepada sumbangan dan peranan pemimpin dalam membawa perubahan positif kepada negara. Namun soalan yang tidak boleh dielakkan ialah sejauh mana gelaran ini boleh mempengaruhi pandangan rakyat terhadap pemimpin dan adakah ia benar-benar penting atau hanya sekadar simbolik. Bagi sesetengah pihak, politik adalah tentang image dan status, dan gelaran kehormat memainkan peranan penting dalam membina image tersebut. Tetapi bagi yang lain, khidmat kepada masyarakat sepatutnya lebih penting daripada sebarang gelaran. Isu ini pastinya akan terus menjadi topik perbincangan hangat, khususnya dalam kalangan ahli DAP dan penyokong mereka, karena ia menyentuh soal prinsip serta keperluan menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang berbeza di pelbagai negeri. Kesimpulannya, isu gelaran kehormat dalam politik adalah lebih daripada sekadar soal penghormatan pribadi. Ia menyentuh soal prinsip dan identiti parti. DAP kini berhadapan dengan dilema sama ada untuk kekal tegas dengan prinsip mereka atau menyesuaikan polisi demi mengambil kira sensitiviti tempatan. Isu ini bukan saja menguji dasar parti tetapi juga keupayaan pemimpin untuk mengekalkan integriti sambil menghormati adat dan budaya setempat. Terima kasih kerana telah bersama-sama sampai ke penghujung video. Jika Anda ada pandangan, jangan lupa untuk utarakan di dalam ruangan komen di bawah dan juga jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Dan jumpa lagi di isu yang akan datang. Terima kasih semua.